أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, hari ini adalah siri ke-22 kuliah ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang syurut al-mahkum fih ataupun syurut sihhatit taklif bil fi'li. Pada kuliah yang lepas kita telah pun menyentuh berkenaan dengan definisi al-mahkum fih itu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan al-mahkum fih? Al-mahkum fih ini ialah fi'lul mukallaf. Ia ada kaitan dengan ta'rif hukum khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ala sabilil iqtida' aw at-takhir aw al-wad'i, iaitu yang dikatakan khitab Allah itu, hukum itu adalah khitab Allah, yakni nas-nas al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi perbuatan mukallaf ini sama ada ia berbentuk tuntutan ataupun berbentuk pilihan dan juga wad'i, iaitu sebab, syarat, sah, al-mani' dan juga al-butlan. Okey, jadi al-mahkum fih ini dapat kita fahami bahawa ia bermaksud perbuatan mukallaf. Dan pada hari ini kita menyentuh berkenaan dengan syurut al-mahkum fih. Okey, yushtaratu fil fi'li hatta yasihhat taklifu bihi jumlatu syurut. Hiya disyaratkan pada perbuatan mukallaf ataupun perbuatan manusia yang mukallaf ini supaya sah pentaklifan tersebut telah disyaratkan beberapa syarat. Antaranya yang pertama, ayyakuna ma'luman lil mukallaf ilman tamman. Hendaklah perbuatan itu diketahui oleh si mukallaf tersebut dengan ilmu yang sempurna. Maksudnya dia betul-betul tahulah. Kenapa perlu tahu? Hatta yatasawwar qasdahu ilaihi wa qiyamahu bihi. Supaya dia dapat gambaran, dapat satu tasawur, dapat satu kefahaman tentang maksud pentaklifan tersebut dan macam mana dia nak melaksanakan pentaklifan ataupun ibadat tersebut, seperti mana yang dituntut oleh syarak kepada mukallaf tersebut untuk melaksanakannya. Maka di sini apabila disyaratkan mukallaf itu kena tahu perbuatan yang ditaklifkan itu, maka tidak sah pentaklifan dengan perkara yang majhul, perkara yang tidak diketahui. Contohnya dalam Quran ataupun dalam hadis tiba-tiba datang ayat Quran suruh kita buat sesuatu tetapi tidak ada penjelasan. Okey, dia tidak akan berlaku dalam Quran sebegitu. Walaupun terdapat dalam Al-Quran beberapa ayat yang mujmal. Ayat mujmal ni maksudnya yang kurang difahami, tetapi ketidakfahaman itu sebenarnya telah pun dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak timbul isu dalam Quran ini ada pentaklifan dengan perkara yang majhul. Okey. Jadi pentaklifan yang ada dalam Al-Quran secara mujmal, iaitu yang secara tidak difahami secara detail, seperti pentaklifan solat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aqimus solah sahaja. Pentaklifan zakat, wa atuz zakah, tunaikan sembahyang dan lakukan sembahyang dan tunaikan zakat. Begitu saja. Dari segi kaifiat, dari segi rukun, syarat tidak diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Okey, jadi sebab itulah ayat-ayat Al-Quran yang sebegini dinamakan ataupun diistilahkan sebagai ayat-ayat yang mujmal. Okey, walaupun begitu, kemujmalan ayat-ayat yang berkaitan dengan solat dan zakat ini telah pun dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah SAW dalam bentuk yang asalnya mujmal itu tidak lagi menjadi mujmal. Okey, jadi dalam Al-Quran Allah sebut secara ringkas, secara prinsip umum, iaitu kena solat. Dan dari segi kita panggil syarat-syarat, rukun-rukun, kaifiat telah pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim,
dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr, yakni Al-Quran, untuk kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada kamu. Sebab itu kita belum masuk bab Al-Quran lagi, tetapi nanti kita sebut secara di sini secara umum terlebih dahulu, iaitu dalam Al-Quran kita kena faham ada beberapa kita panggil konsep bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Okey, antaranya ialah dalam Al-Quran Allah hanya menyebut prinsip-prinsip umum sahaja. Okey, kemudian level kedua Allah perincikan sedikit, dan level ketiga Allah lebih perincikan berbanding yang kedua itu. Jadi ini ada 3 prinsip yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan penjelasan hukum. Yang tu tak apa, nanti kita akan sampai kepada babnya, nanti kita akan detailkan. Okey, jadi berbalik kepada syarat yang pertama ini, an yakuna ma'luman lil mukallaf, perbuatan itu mesti diketahui oleh si mukallaf. Jadi kalau ada satu arahan yang dalam Al-Quranul Karim yang berbentuk mujmal ni seperti mana yang kita sebutkan tadi itu, dia prinsip umum, dia tak apa jelas, dia tak apa detail lagi, tetapi sebenarnya kemujmalan ayat Quran ini telah pun dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, wal murad bil ilmi huna ilmul mukallaf fi'lan atau imkan ilmihi, iaitu yang dimaksudkan dengan mukallaf tu dia kena tahu tentang perbuatan yang bakal dia buat itu, kan? Yang maksudnya ialah si mukallaf itu memang betul-betul tahu dan betul-betul faham, dan dia dalam kemampuan untuk dia mengetahui perkara tersebut. Sama ada ayyakuna qadira bi nafsihi, sama ada dia mampu tahu itu, mampu faham itu dengan diri dia sendiri, ataupun bil wasitah, kan, ataupun dengan perantaraan, melalui orang, melalui guru dan sebagainya. Okey, ala ma'rifati ma kullifa bihi, kan, contohnya dia bertanya, ini kalau melalui perantaraan. Kalau sebenarnya kalau dia tahu dengan sendiri pun berdasarkan pembelajaran dia. Okey, jadi maksudnya kena belajarlah dan kena berusaha, apatah lagi kita berada dalam satu keadaan ataupun dalam negara yang mengamalkan Islam, ataupun yang Islam ini tersebar dalam negara kita, kan. Okey, bukti menunjukkan bahawa dia mampu untuk mengetahui dengan diri dia sendiri ataupun melalui pembelajaran, bertanyakan dengan guru dan sebagainya, itu wujuduhu fi daril Islam, kewujudannya dalam negara Islam. Kenapa? Kerana Darul Islam ini, negara-negara Islam ini adalah negara yang insya-Allah ilmu berkaitan dengan hukum hakam syariat ini tersebar luas, kan, sama ada di sekolah-sekolah, melalui kuliah-kuliah dan sebagainya, kan. Jadi pengetahuan dan pembelajaran dan pengajaran tentang hukum hakam syarak ini dalam negara Islam dia tersebar luas dan tidak ada halangan dan sebagainya, kan. Okey, jadi berbeza kalau seseorang itu berada di negara yang bukan Islam. Tetapi kita tengok juga negara yang bukan Islam ni negara yang macam mana. Kalau setakat di UK, di Australia, di Amerika, insya-Allah umat Islam dah dah ada di sana sini. Okey. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahawa aku duduk di UK, jadi aku tak perlu mengamalkan syariat Islam ni sebab aku tidak tahu tentang hukum hakam syarak. Maka hujah tu tak boleh dipakailah. Kan, kecuali lah kalau kita duduk di Amazon, dalam hutan belantara, ulama tak ada, pendakwah pun tak ada, itu lain ceritalah. Okey. Sebab itu mereka yang berada dalam negara yang bukan Islam yang terputus hubungan dengan hukum hakam syarak, maka mereka ini diuzurkan, dimakzurkan. Okey. Jadi apabila seseorang yang memeluk agama Islam di negara-negara sebegini yang keputusan ataupun yang tidak dapat akses kepada hukum hakam syarak, nak tanya orang pun tak ada, ulama pun tak ada di tempat itu, mereka ini
dimaafkan dari segi pentaklifan syarak. Okey. Jadi kalaulah contoh seseorang ini dia duduk di tempat yang terpencil, yang susah hukum hakam syarak nak sampai. Okey. Jadi kebetulan dia ni adalah pernah keluar sekejap, pergi ke bandar besar, mungkin duduk di situ seketika dan dapat belajarlah sedikit asas-asas fardu ain tentang solat dan sebagainya, tetapi tak habis. Maka orang sebegini bila dia balik ke kampung, ke tempat yang terpencil itu, dia wajib melaksanakan setakat yang dia mampu, setakat yang dia belajar. Contohlah dia sempat belajar semayang 3 waktu sahaja. Kan? 2 waktu tu dia tak sempat, dia dah kena balik tempat dia kan. Jadi dia tetap kena laksanakan 3 waktu semayang yang dia sempat belajar tersebut. Yang lagi 2 itu dimaafkan sebab apa? Sebab dia tidak dapat mendalami tentang hukum hakam syarak yang sepenuhnya. Tetapi kalau hujah tersebut kita nak gunakan di Malaysia, hujah itu tak boleh pakai lah. Kan? Sebab Malaysia ni insya-Allah negara Islam, walaupun mungkin kita kata tak laksanakan hukum hakam syarak yang sepenuhnya lah. Okey. Namun negara Malaysia adalah negara Islam yang kita boleh akses mudah kan, hukum hakam syarak. Kemudian nak tanya alim ulama, ustaz-ustaz, merata ceruk ada kan, dalam program dalam TV, radio dan sebagainya, macam-macam. Jadi tidak ada hujah lah kepada kita untuk mengatakan bahawa kita tidak boleh akses kepada hukum hakam syarak. Okey. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama berbalik kepada perbuatan mukallaf ini, iaitu perbuatan itu hendaklah diketahui dan difahami oleh si mukallaf bagaimana dia nak melaksanakan perbuatan tersebut. Syarat yang kedua, ayyakunal fi'lul mukallafu bihi maqduran. Hendaklah perbuatan yang ditaklifkan itu mampu dilaksanakan. Kan? Ay minal af'al allati yumkinu lil mukallafi fi'luha aw tarkuha. Kan? Jadi dia dalam kemampuan si mukallaf itu untuk melaksanakannya ataupun untuk meninggalkannya. Jadi maksudnya macam ni. Dalam syariat Islam ni ataupun dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada satu ibadat, satu pentaklifan syarak yang manusia ni tak mampu buat. Okey. Dan perkara-perkara mustahil dari segi logik akal, dari segi kemampuan dalam batas, lingkungan batas kemampuan manusia untuk buat, perkara-perkara mustahil takkan ada dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Semuanya dalam kemampuan. Semayang, kita boleh semayang, tapi kalau sakit, okay, diminta ataupun diwajibkan kepada kita untuk tetap melaksanakan ibadat tersebut sekadar yang kita mampu. Okey. Tak dapat berdiri, duduk. Tak dapat duduk, boleh berbaring dan sebagainya. Okay. Sebab itu dalam syariat Islam ini tidak ada perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sebab apa? Sebab antara syarat al-mahkum fi ialah an yakuna al-fi'lul mukallafu bihi maqduran, iaitu perbuatan yang hendak ditaklifkan itu dalam batasan kemampuan manusia untuk dilaksanakan. Okey. Li'anna al-maqsud min at-taklif al-imtisal. Kerana yang dimaksudkan dengan pentaklifan sesuatu ibadat itu ialah kemampuan al-imtisal, kemampuan untuk kita buat. Apabila perbuatan itu terkeluar daripada batasan kemampuan manusia untuk buat, maka tidak lam yutasawwar al-imtisal, tidak akan tergambar bagaimana orang tu nak buat. Contoh, tiba-tiba kita jumpa dalam Quran, tiap-tiap pagi kena terbang daripada tingkat 10 turun ke bawah. Tak ada pentaklifan sebegitu. Sebab apa? Sebab terbang ini adalah di luar kemampuan manusia. Sebab ikut sunnatullah, manusia ni tak boleh terbang. Kan? Kalau dia terjun daripada tingkat 10 ke bawah, memanglah kita kata boleh terbang kan, tapi terbang itu membawa matilah. Kan? Jadi benda itu perkara mustahil, dan tidak ada perkara mustahil yang ada dalam syariat kita. Semua pentaklifan ibadat adalah dalam kemampuan manusia untuk buat. Okey, jadi sebab itulah pentaklifan dengan perkara-perkara yang mustahil dianggap sebagai abasan, sia-sia, di mana syarak kita ini tanazzahallah an
kullil absi. Kan, maha suci Allah daripada perkara-perkara yang sia-sia dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah lanjutan daripada syarat ini, yang pertama, la taklif bil mustahil. Tidak ada pentaklifan dengan perkara-perkara yang mustahil, kan? Yang kedua, la taklif bima la yadkhulu tahta iradatil insan. Tidak ada pentaklifan dengan apa yang terkeluar daripada kehendak ataupun kemampuan manusia. Contohnya, kataklifihi an yaf'ala al-ghairu fi'lan muayyanan. Contoh dalam syarak, konon-konon nak ada pentaklifan bahawa orang lain kena buat suatu benda. Bukan dia, tetapi orang lain. Kan? Jadi macam mana kita nak kontrol perbuatan orang? Sebab kita tidak ada kuasa untuk kontrol perbuatan orang lain. Kita hanya ada kontrol. Kita hanya boleh mengawal selia perbuatan kita sendiri. Itu dalam lingkungan kemampuan kita. Tapi kalau kita ditaklifkan dengan apa yang orang lain kena buat, okey, maka itu yang dianggap sebagai terkeluar daripada kemampuan mukallaf untuk mengawal dan kontrol. Sebab itu perkara-perkara sebegini memang tidak ada dalam syariat Islam kita. Okey, kemudian isu pentaklifan dengan perkara-perkara dalaman yang ada dalam hati kita ni. Okey. Berkaitan dengan perkara-perkara dalaman ini kita kena tengok, kan? Kalau lintasan hati, okey, kalau lintasan hati itu kadang-kadang juga kita tak boleh kontrol. Okey. Tetapi ada juga benda yang dalaman hati ni kita diminta untuk, walaupun tak boleh kontrol sepenuhnya, tetapi kita diminta sedaya upaya untuk melaksanakan perkara tersebut dengan kadar kemampuan kita. Contohnya dalam bab poligami, kan? Bab poligami ni kita diminta untuk berlaku adil. Dari segi zahirnya, insya-Allah kemungkinan besar dari segi zahir, kemungkinan kita boleh buat. Contoh, kalau dekat isteri pertama kita boleh bagi 1,000, dekat isteri kedua pun boleh bagi 1,000, kan? Kalau kita beli pakaian dekat isteri pertama, isteri kedua pun kita boleh beli pakaian. Dari segi zahir tu nampak macam okey lah. Tetapi dalaman ni, dalam hati kita ni kadang-kadang ada sedikit melebihkan kasih sayang kepada isteri pertama ataupun isteri kedua, itu normal, kan? Cuma kita kena kontrol, kita kena cuba sedaya upaya untuk dari segi luaran, dari segi fizikal, dari segi zahir itu kita cuba untuk bagi sama adil lah, ya. Baik. Kemudian ada hadis di mana Rasulullah SAW menyebut la taghdab, kan? La taghdab ni jangan marah, kan? Bukan maksud dia kita tak boleh marah langsung, sebab marah ini adalah sifat sunnatullah kepada manusia, kan? Tetapi larangan yang ada dalam hadis ini ialah larangan daripada berterusan marah sampai hilang akal. Okey. Itu yang dilarang. Okey. Jadi secara ringkasnya untuk kita faham tentang syarat-syarat al-mahkum fi ni dia ada dua aja. Kan, yang pertama ayakuna ma'luman lil mukallaf. Perbuatan itu perlu diketahui dan perlu difahami oleh mukallaf. Dan yang kedua, perbuatan itu dalam lingkungan batasan manusia ataupun kemampuan manusia untuk buat. Itu je. Okey. Jadi secara ringkasnya dalam syariat tidak ada perkara yang kita tak faham, yang kita tak tahu, kan? Mungkin pada zahirnya kita saja kata kita tak faham, tak tahu, tapi benda tu telah pun dijelaskan oleh para ulama kita, ya, setelah mereka mengkaji dan meneliti, menyelidiki ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah, kan? Kita pada permulaannya memang kita tak faham, kita tak tahu. Tapi selepas itu insya-Allah kita dah tahu. Sebab apa? Sebab benda ni telah pun dijelaskan oleh para ulama kita. Okay. Yang kedua, perbuatan itu mesti dalam kemampuan manusia untuk buat. Maksudnya dalam syariat Islam ini, dalam Al-Quran, dalam hadis,
tidak ada satu pentaklifan ibadat dengan benda yang mustahil. Macam tadilah, pagi-pagi kena terbang, ataupun contoh lain, pagi-pagi ataupun setiap hari kena potong kepala, kena potong tangan dan sebagainya. Kan? Benda tu adalah perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab benda tu dia boleh bawa mati. Kan? Jadi perkara-perkara yang boleh membawa kepada kematian dengan sengaja ini, kita diminta untuk tidak buat. Dan memang tidak ada arahan sebegitu pun dalam syariat Islam. Jadi insyaAllah secara ringkas sahaja kuliah kita pada pagi ini, kita akan menyentuh untuk tajuk ataupun kuliah yang akan datang berkenaan dengan asyaqqu minal a'mal, iaitu perbuatan-perbuatan yang susah ni. Kan? Yang tadi kita kata perbuatan yang mustahil, yang tak logik. Kan? Tapi dalam syariat kita ni ada tak yang dikatakan perbuatan-perbuatan yang susah? Yang tu kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Setakat itu saja kuliah kita ringkas pada hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.